Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Rupa-rupanya ini klip audio yang telah didengar oleh SPRM. Rasuah adun, klip audio Rp500.000 sahaja dimainkan untuk pegawai SPRM. Rupa-rupanya inilah klip audio yang telah tular mengejutkan kita semua. Pemberi maklumat yang baru-baru ini mendakwa ada memiliki bukti video berhubung skandal rasuah melibatkan 8 adun berkongsi satu rakaman audio kepada Malaysia Kini di mana seorang ahli politik dikatakan membincangkan rasuah yang diterimanya untuk menyokong projek di negeri berkenaan. Klip itu yang dikongsi kepada Malaysia Kini dipercayai diekstrak daripada salah satu daripada 8 video yang ingin diserahkan kepada pemberi maklumat kepada SPRM. Rakaman selama 17 saat itu merupakan klip audio yang menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki dimainkan semasa pertemuan antara peguam pemberi maklumat dan pegawai Suruhanjaya itu pada 30 Oktober. Difahamkan ia adalah dakwaan rakaman perbincangan seorang adun dengan seorang ahli perniagaan berhubung syarat memulangkan Rp500.000 yang diterimanya sebagai balasan menyokong projek di negeri itu. Ahli politik yang didakwa itu mengatakan dia akan memulangkan jumlah itu secara berperingkat sejak lesen untuk projek itu dibatalkan. Saudara-saudara sekalian, apa komen anda untuk isu kali ini? Ada netizen yang memberikan komen supaya pemberi maklumat juga disiasat kerana mungkin beliau juga terlibat di dalam memberi rasuah tersebut. Sebagai pemberi rasuah, kalau memang dia terlibat, dia juga melakukan kesalahan iaitu bersokongkol dalam usaha rasuah. Jika beliau tidak memberikan rasuah, pastilah orang juga tidak akan berani meminta. Oleh sebab itulah, netizen dalam ruangan komen mengatakan bahawa inilah sebabnya sukar untuk mahu menangani isu rasuah di Malaysia kerana pemberi pun aktif memberi, penerima pula dengan hati dan dada terbuka menerima rasuah. Jadi ada penawaran dan ada permintaan. Greg Kancil dalam ruangan Malaysia Kini memberikan komen, ini semua komplot untuk pilihan raya Sabah akan datang. Siapa yang masuk perangkap, siapa yang menang loteri, sama-sama kita tunggu dan lihat, katanya. Baru-baru ini di dalam ruangan Harapan Daily, portal berita Harapan Daily menulis, benarkah Sabah? Ada yang menyatakan bahawa ramai yang meneka mungkin isu skandal ini berlaku di Sabah kerana tularnya satu video yang mempunyai slang ataupun dialek Sabahan. Jadi, adakah video dan juga isu ini dipanas-panaskan, sengaja dipanaskan bagi mahu memanaskan pilihan raya Sabah yang akan datang? Purple Mouse 7378 pula kata, jangan-jangan anak Guam itu juga terlibat rasuah duit kepada adun-adun itu. Sudahlah, dah bagi duit projek cancel, minta balik duit, lepas tu minta perlindungan dari SPRM. Kalau real, whistleblower apa nak takut, kata Purple Mouse. Oasis PJ pula kata, patut report je ke SPRM bila diminta bayar. Ni dah bayar lepas tu tak dapat projek baru nak report. Kalau dapat projek, adakah kau nak viralkan? Soal Oasis PJ. Itu satu persoalan yang sangat baik. Maknanya, kalaulah projek itu tidak di-cancel, adakah rasuah itu akan terus berjalan? Tapi oleh kerana projek itu di-cancel, barulah beliau mahu viralkan dan mahu lapor pula pada SPRM. Ini seperti satu tindakan macam along, nak minta bayaran balik, minta perlindungan. Supaya ada jaminan, adun-adun itu bayar balik, buatlah laporan. Lebih kurang macam itulah kan. Jadi kalau betul lah ada,
kenapa tidak report terus kepada SPRM masalah semasa adanya proses ataupun permintaan rasuah itu. Ini sudah berlaku, baru report. Itu pun karena projek di cancel. Kalau tak cancel macam mana? Adakah rasuah itu akan didedahkan? Golden Mouse 0939 kata, mungkin kes ini berlaku di Sabah GRS katanya. Siapapun tak tahu sehinggalah kita didedahkan semuanya dalam SPRM. Sekian dulu untuk kali ini, tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pemberi maklumat lapor polis dakwa diugut bunuh. Wah, isu paling panas di Malaysia sekarang ini melibatkan pendedahan 8 adun dan seorang pemimpin tertinggi negeri dikatakan terlibat dalam perbincangan rasuah yang melibatkan sehingga 4 juta ringgit. Yang menariknya, sudah ada beberapa negeri yang diramal yang dikatakan terlibat di dalam kes rasuah tersebut. Antara yang paling mengejutkan ialah sebuah audio yang telah pun tersebar luas menyatakan ada logat negeri tertentu yang dikenal pasti mempunyai logat tersendiri dan telah pun menimbulkan tanda tanya banyak orang. Tak nak sebutlah negeri apa, anda boleh cari dalam media sosial negeri apa yang dikaitkan itu, dan salah seorang adun telah dikenal pasti dan telah pun menafikan perkara tersebut. Hari ini yang menggemparkan kita ialah betapa kesiannya pemberi maklumat yang didakwa memiliki 8 audio, 8 video yang meminta perlindungan daripada SPRM dan telah menulis surat kepada kepada Perdana Menteri Malaysia, dan kali ini beliau telah pun mendakwa, telah pun diugut bunuh. Wow, kesiannya kan, pemberi maklumat lapor polis kena dakwa diugut bunuh. Macam mana ceritanya? Pemberi maklumat skandal rasuah yang menarik perhatian ramai sejak beberapa hari lalu membuat laporan polis kerana mendakwa dia menerima ugutan bunuh. Menurut laporan polis yang dibuat malam tadi, pemberi maklumat terbabit berkata dia menerima panggilan melalui aplikasi WhatsApp menggunakan nombor yang tidak dikenali. Netizen yang bijak dalam benda ini mula menganalisis, kata mereka, mustahil SPRM ataupun polis tidak dapat mengesan telefon yang digunakan itu kalau benar betul pemberi maklumat ini dihubungi melalui WhatsApp dan dihubungi ugutan tersebut. Jadi polis sebenarnya boleh membuat laporan, boleh membuat siasatan, kata netizen. Tidak tahulah sejauh mana kebenaran dakwaan tersebut. Kata pemberi maklumat tersebut, melalui panggilan selama kira-kira 16 saat itu, seorang lelaki mengugut dalam bahasa Cina, mendakwa dia daripada kumpulan pembunuh upahan yang diarahkan untuk membunuh individu terbabit dalam tempoh 24 jam. Jika gagal menutup mulut, dia berkata itu adalah amaran terakhir untuk saya. Pemanggil itu turut menghantar gambar pistol dan peluru serta gambar seorang lelaki yang ditembak dan terbaring di atas jalan. Saya sangat takut, kata beliau. Saya takut keselamatan diri saya dan keselamatan keluarga saya, katanya. Lapor itu dilihat Malaysia Kini. Pemberi maklumat terbabit turut menghantar imej yang diterimanya kepada Malaysia Kini. Foto lelaki yang ditembak itu ialah bekas Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe yang maut dibunuh semasa berkempen menjelang pilihan raya negara itu pada tahun 2022. Berdasarkan ugutan itu, pemberi maklumat meminta Malaysia Kini tidak menyebut balai polis mana laporan berkenan dibuat kerana ia akan mendedahkan lokasinya. Pemberi maklumat itu menjadi tajuk utama sejak Sabtu lalu selepas Malaysia Kini melaporkan bahawa dia mendakwa mempunyai 8 video menunjukkan adun berbincang mengenai wang. Dia mendakwa bahawa ia adalah rasuah yang diberikan sebagai pertukaran untuk sokongan mereka untuk projek di negeri terbabit. Semalam, Malaysia Kini melaporkan pemberi maklumat melalui firma guaman Izzuan
Mazniza Kamil and Associate menghantar surat kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim meminta campur tangannya berhubung permintaannya untuk perlindungan dan kekebalan undang-undang di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Sabtu lalu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki menggesa pemberi maklumat membuat laporan tetapi menyatakan bahawa Pesuruhjaya atau Suruhanjaya itu tidak boleh memberikan jaminan hitam putih bahawa dia tidak akan disiasat atau didakwa tanpa maklumat terperinci. Kata Azam, undang-undang menyatakan bahawa apabila individu memberikan maklumat kepada pihak berkuasa, dia dilindungi di bawah undang-undang. Bagaimanapun perlindungan tersebut boleh terbatal jika individu berkenan turut terbabit dalam kesalahan itu. Apa komen anda untuk isu kali ini? Salah satu komen daripada netizen menyatakan bahawa Sunshine kata dua-dua kena siasat, pemberi dan juga penerima. Wah, itu banyak yang setuju. Kalau tiada yang menerima, tiada juga memberi. Kalau tiada memberi, tiada penerima, kata mereka. Pupil Maus kata, tahu pula takut. Kenapa segala bukti aduan dan sebagainya perlu digembar-gemburkan di media sosial? Tidak terus ke SPRM atau ke PDRM saja secara rahsia. Meski ke di media sosial kan. Ini kes berat, bukan nak cari glamour atau follower atau nama, kata Purple Mouse. Sekian dulu, tinggalkan komen anda.